Okey, selamat petang dan selamat sejahtera semua. Saya Miss Ngata binti Ismail daripada SK Kampung Jawa Kelang. Okay, saya ingin berkongsikan dengan tajuk kajian iaitu meningkatkan kemahiran baca murid tahun 2 menggunakan kaedah Diamond. Okey, next. Okey, antara objektif adalah bagi membantu murid mengenal abjad, worker dan konsonant, membantu membina membaca secara terbuka dan tertutup dan seterusnya membaca perkataan dan juga ayat. Okey, tempoh pelaksanaan saya lakukan di sini dalam 3 peringkat iaitu bulan Januari hingga Mac, April hingga Jun dan Julai hingga September. Next. Okey, perincian kaedah Diamond adalah gabungan beberapa kaedah yang terdapat dalam pembelajaran bahasa Melayu lah. Okey, begitu dengan pendekatan, induktif, komunikatif dan kolaboratif. Okey, proses pelanaan saya lakukan secara ansur maju. Sebab murid-murid ini sangat lemah, jadi kita perlukan daripada peringkat mudah kepada peringkat yang lebih sukar. Cabaran saya adalah pada peringkat yang kedua iaitu sebab itu MCO. Okay, dekat sini saya tidak bersemuka dengan murid, sebaliknya saya menggunakan aplikasi WhatsApp, GC dan secara online. Di sini saya menyediakan modul dan minta ibu bapa supaya dapat membantu anak mereka di rumah. Okay, apabila bulan ketiga baru saya dapat berjumpa dengan mereka dan saya berpuas hati. Saya nampak peningkatan mereka untuk membentuk perkataan dari segi suku kata tertutup dan juga konsonan bergabung dan sebagainya. Okay, next. Okay, dekat sini kita boleh lihat impak kepada murid daripada mereka tidak tahu membaca. Dekat sini mereka boleh sangat membanggakan bagi saya kerana anak-anak tahun 2 ini dapat membaca dengan lebih baik dan cuba memahami, dan saya cuba selaraskan juga dengan modul PSKP yang kita ni kena selaraskan sebab kemahiran tahun 2 sekarang sangat tinggi. Okay, dekat sini kita lihat pencapaian selama 87% mereka telah menguasai kemahiran membaca dengan lebih baik. Okay, dan seterusnya daripada pencapaian PBD pada bulan Februari hingga Mei, mereka hanya mencapai tahap penguasaan 2. Dan apabila saya buat untuk yang kedua iaitu daripada Julai hingga September, pencapaian PBD mereka meningkat iaitu sebanyak TP3 23% dan selebihnya 77%. Okay, next. Okay, dekat sini juga mereka bukan sahaja impak dari segi pencapaian akademik, tetapi mereka juga dapat menampilkan impak daripada aspek sasiah. Okay, dekat sini mereka saya lihat lebih fokus dalam masa belajar. Mereka lebih berani berkomunikasi apabila ada aktiviti CLS yang memerlukan peer assessment, mereka akan memberi pendapat. Okay, dekat sini mereka lebih yakin, mereka berani menyatakan pendapat mereka masing-masing. Berani memberi komen terhadap jawapan rakan. Okay, lebih bermotivasi, mereka sentiasa berlumba-lumba nak yang terbaik. Okay, cabaran semasa kajian saya ni, mereka kurang minat, terutamanya semasa MCO lah. Ramai yang rasa tak bersemuka dengan cikgu, susah. Jadi saya sediakan dekat sini modul untuk mereka diajar oleh ibu bapa di rumah. Okay, sebenarnya pada awalnya saya kurang mendapat kerjasama ibu bapa. Namun selepas PKP MCO tu, saya sangat bersyukur kerana ibu bapa baru perasan yang anak mereka tu sebenarnya belum menguasai kemahiran. Jadi bila mereka minta modul untuk membantu anak-anak, saya beri modul tu kepada ibu bapa dan minta mereka mengajar di rumah. Okey, seterusnya murid ni bila dia tak faham, dia tak tahu, dia akan cepat bosan. Okey, dekat sinilah kita sebagai fasilitator dalam kelas tu perlu bijak. Macam mana kita hendak menarik minat murid untuk mengikuti PDPC kita. Okey, seterusnya next. Okey, dekat sini langkah seterusnya saya telah membuat penambahbaikan, iaitu penambahbaikan dari segi didik hibur, iaitu ada nyanyian, ada pergerakan dekat sini supaya murid tidak bosan. Kemudian beberapa langkah aksi pergerakan ini saya lakukan supaya mereka mengingat kemahiran-kemahiran dalam DSKP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan lah. Seterusnya murid dekat sini akan diuji. Dari segi membaca tu perlu sebutan yang betul dan intonasi yang tepat. Okey, seterusnya saya dapat membantu anak-anak ini bila mereka boleh membaca secara automatik, senang untuk saya melatih mereka dalam kemahiran menulis.
Dekat sini murid boleh membina ayat dan juga membaca petikan dengan mudah. Bagi saya mengenal pasti murid itu faham membaca, apa yang mereka baca saya akan mengajukan soalan-soalan daripada peringkat soalan terbuka kepada soalan yang lebih tertutup. Okey, seterusnya saya juga ada berkongsi kaedah atau teknik kepada rakan guru lah. Okey, dekat sini saya kongsi biasa dalam PLC ataupun semasa bimbingan dalam pembinaan RPH dan juga semasa perbincangan tentang aktiviti CLS. Okay, sebab murid kita tidak sama dalam satu kumpulan. Okey, dekat sini yang saya nampak, guru bahasa Inggeris dan guru pendidikan Islam ada mengaplikasikan beberapa kaedah yang saya gunakan dalam mata pelajaran mereka. Saya pun nampak impak yang sama, murid lebih tertarik dekat situ. Okey, seterusnya kita boleh lihatlah. Okey, cara lihat video bagaimana anak-anak ini mengaplikasikan aksi pergerakan tu bagi mengingat tanda baca. Itulah sedikit yang saya dapat menarik minat dan mereka nampak lebih gembira dan mereka rasa seronok. Bila mereka lupa, saya cuma perlu tunjukkan bentuk macam mana perkataan tu perlu ditulis. Okey, itu sahaja perkongsian saya hari ini. Okey, terima kasih. Terima kasih Cikgu. I think that was very interesting. Khasnya bila Cikgu memastikan yang murid-murid kinestetik, murid-murid audio, visual, semua termasuk dalam teknik diamond ini ya. Boleh saya tanya satu soalan Cikgu? Boleh. Pada mulanya Cikgu kata memang susah untuk mendapat kerjasama dari ibu bapa dan saya rasa satu lagi yang kita boleh kata syukur kepada MCO ni adalah mereka faham betul tahap mana anak mereka telah menguasai sesuatu bahasa dan mereka pun rasa lebih open ya untuk membantu. Jadi bagaimanakah Cikgu memastikan yang this partnership tu berterusan selepas MCO bila murid balik ke sekolah? Okey, dekat sini saya dapat ada WhatsApp group untuk kelas. Dari situ saya akan berhubung dengan parent dan meminta mereka membaca muka surat mana, kerja sekolah apa. So bila mereka telah lakukan, mereka akan post balik pada saya apa yang mereka dah bantu anak mereka di rumah. Okay, kadang-kadang saya ada telefon mereka tanya, kadang-kadang ber-WhatsApp. Itu sajalah untuk dapat maklumat selanjutnya. Oh, okey, jadi komunikasilah. Ya, berkomunikasi dua hala. Dua hala secara berterusan. Ya, betul. Okey.